3 orang bukan 230, 200 lebih. Hari ni berapa hari ni? Saya tak sempat nak tengok hari ni jumlah kematian hari ni berapa. Sampai 300. Jadi sehari-hari beratus-ratus. Maknanya ramai lah. Kita pun menunggu masa sebab kita pun tak tahu bila kita akan pergi, dan dunia ni adalah yang disebut sebagai ad-dunya al-hayatu az-zailah, kehidupan yang akan lenyap, dia akan pergi. Tak lama pun kita di atas dunia. Allah Ta'ala bagi pinjam seketika sahaja. Sesuatu yang kita miliki pun dia tak akan kekal. Ketika Nabi SAW mendapat khabar salah seorang cucunya, cucu dia bagi anak kepada Zainab meninggal, maka di bawah khabar itu sedihlah Zainab, sedih. Maka Nabi bawa pesanan untuk beritahu anak dia. Nabi kata beritahu dia, inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Sesungguhnya bagi Allah, apa yang dia berikan kepada kita tu hak dia, apa yang dia ambil balik daripada kita pun hak dia. Sebab apa? Sebab dunia ni tak kekal. Dunia ni bersifat sementara. Hak dia bagi pada kita pun hak dia, dia ambil balik pun hak dia. Dan setiap sesuatu tu Nabi beritahu bi ajalin musamma, dia ada dah tempoh yang ditentukan. Allah Ta'ala dah tentukan tempoh. Kita berapa tahun hidup, kawan kita berapa tahun, mak ayah kita berapa tahun, maka bila kita berdepan dengan musibah kematian kerana dunia sudah berakhir, dunia sudah ditinggalkan, fal tasbir wal tahtasib, suruh dah dia sabar dan suruhlah dia menahan diri di atas musibah yang dilalui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 64 surah Al-Ankabut, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib, dan tidaklah kehidupan dunia ni kecuali hidup dalam bentuk lahwun. Apa lahwun? Untuk suka-suka, untuk berhibur, untuk permainan. Itu kehidupan dunia yang semata-mata dunia lah. Dunia yang kita kata tak ada memberi nilai untuk akhirat. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalaulah kamu mengetahuinya. Dalam ayat ni ada dua Allah Ta'ala sebut, al-hayatud dunia, satu lagi ad-daral akhirah, hidup dunia, negeri akhirat. Kita orang beriman, kita yakin selepas kematian ada kehidupan satu lagi, kehidupan alam akhirat. Allah Ta'ala sediakan dunia sebagai suatu pentas untuk kita bersedia dengan iman, dengan amal. Memiliki iman, amal. Iman, amal menjadi sebab kepada kita memiliki takwa. Ini nombor satu. Apabila berbicara tentang ibadat haji contohnya, antara ayat yang diturunkan kepada Nabi berhubung dengan ibadat haji adalah perintah untuk berbekal dengan sifat takwa. Gapo dia takwa? Gapo benda takwa ni? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah dengan sifat takwa, dan sebaik-baik bekalan adalah takwa lah. Dan bertakwalah kepada aku kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hasil daripada iman, hasil daripada amalan soleh kita, itulah takwa. Untuk memilikinya itu bukanlah mudah payah, tetapi memerlukan kepada usaha yang berterusan. Usaha tu dia lahir daripada kesedaran. Kalau orang itu tak sedar, dia sendiri tak khabar dia hidup untuk apa di atas dunia ni. Apa erti hidup aku di dunia? Kemana aku nak pergi? Orang duk sebut beriman kepada alam akhirat. Dia tak tahu apa itu akhirat. Tak ada dalam gambaran minda dia. Apa dia selepas ni di alam kubur, apa dia selepas ni di padang mahsyar, apa yang dia akan lalui nanti semasa hisab, semasa mizan, semasa sirat. Kalau dia tak belajar, dia tak ada ilmu dengan urusan alam gaib di alam akhirat, maka dia hanya nampak dunia, rugilah. Seseorang tu akan menanggung kerugian di akhirat kalau dia leka di dunia sehingga dia lupa bekal untuk di akhirat. Lalu dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kalau semasa di dunia aku dah menyediakan bekal untuk kehidupanku di akhirat ini. Mana mungkin orang tu akan menyediakan bekal kalau dia tak ada apa-apa gambaran dalam minda untuk kehidupan di akhirat. Dia hanya nampak dunia. Kita tak akan nampak akhirat kalau kita melihat dengan mata kepala. Akhirat hanya dapat dilihat oleh orang yang ada ilmu wahyu.
Nabi-nabi dan Rasul, Allah Ta'ala utuskan, dia punya misi utama adalah untuk mengingatkan manusia kepada akhirat. Soal dunia, kalau tak diutuskan Rasul, tak diutuskan Nabi pun manusia tahu. Sebab tu satu ketika Nabi SAW melalui tempat di mana ada sahabat tanam pokok, ladang kurma lah, ladang pokok tamar, maka ada sahabat yang melakukan proses talqih. Talqih ni maknanya proses pendebungaan secara manual. Dia secara automatik di mana benih bunga pokok jantan, pokok kurma dia akan diterbangkan oleh angin untuk disenyawakan. Jadi satu ketika para sahabat dia buatlah dengan tujuan supaya hasil buah tu akan lebih banyak lagi lah. Lalu Nabi mencadangkan, Nabi kata, tak payah buatlah. Jadi ada sahabat yang salah faham, dia ingat kau Nabi beritahu ni satu wahyu daripada Allah. Sedangkan itu hanyalah ijtihad pandangan Nabi. Maka musim berikutnya dia dapati kebun tamar mereka tak banyak buahnya. Maka mereka mengadu kepada Nabi, Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Adalah hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Sebab apa? Sebab Nabi bukan dihantar untuk mengajar manusia projek pertanian, tanam pokok kurma, hasil kalau buat macam ni, buat macam ni. Nabi bukan ditugaskan untuk jadi pegawai jabatan pengairan, untuk buat sungai di Madinah, di Mekah, tak. Tugas Nabi adalah untuk mengingatkan manusia tentang suatu perkara yang jauh lebih besar daripada itu, iaitu kehidupan mereka di alam akhirat. Kalau bukan diutuskan Rasul, kalau tidak diutuskan Nabi, manusia tak akan bertemu dengan jalan untuk bertemu dengan Allah di akhirat. Mereka tak akan bertemu dengan sirat mustaqim, jalan yang lurus, kalau semata-mata berpandukan akal yang sangat terbatas kemampuannya. Betul, Allah Ta'ala bagi kepada kita akal. Tapi akal kita ni ada hadnya, ada limitnya. Bila melibatkan urusan ghaibiyat, urusan ghaib, yang akal tak mampu nak capai, maka kita tak boleh pergi. Pagi tadi kita dah bincang tentang jin, dia tak tahu banyak perkara, termasuklah dia tak tahu tentang kematian Nabi Sulaiman. Sebab soal mati ni soal benda yang tersembunyi daripada pengetahuan jin. Banyak perkara yang berlaku keliling kita, kita tak tahu. Bila kita mati pun kita tak tahu. Bila dunia ni akan berakhir, berlaku kiamat, kita tak tahu. Cuma kita diajar bahawasanya kehidupan dunia ni adalah kehidupan yang sementara, dan banyak nas-nas Quran yang menceritakan sifat sementara. Antaranya kita boleh lihat dalam surah Al-Kahfi. Ini biasa surah Al-Kahfi kan kita baca hari Jumaat, malam Jumaat, disunatkan untuk kita baca atas kelebihan yang disebut. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumaat, hari Jumaat, maka adha'alahu nur ma bainal jum'ataini, akan diberikan untuknya sinar cahaya antara dua Jumaat. Dalam surah Al-Kahfi ayat 45, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama', dan buatkan untuk mereka perumpamaan tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia dibuat perumpamaan, perbandingan seperti air yang turun daripada langit, air hujan, fakhtalata bihi nabatul ard, lalu dia bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di bumi. Bercampur maknanya dah meresap dalam tanah, menjadi sebab bumi itu hidup, lalu tumbuhlah wupuk, apa dia lagi, semak samun, naik pokok macam-macam, kita tak tani pun naik juga. Kadang-kadang sebulan sekali letih kita upah orang mesti wupuk. Sebab tanah kita subur, bila timur hujan jadi macam itulah. Maka akhirnya fa asbaha hashiman tadruhu riyah, maka jadilah ia lama-lama kering. Pokok yang dulunya hijau, bila naik dia tak kekal, dia sampai masa dia akan kering. Dan kemudian diterbangkan oleh angin. Maksudnya bersifat sementara. Kita melihat indah pokok tu, hijau, ada hasilnya, ada buahnya. Kalau pokok bunga, ada bunganya. Tapi tak kekal lama. Itulah hidup kita. Cuba kita fikir, kita hidup sehari-hari, pagi, petang, sekarang ni malam. Lepas ni kita tidur. Esok kita bangun pula. Berganti hari, berganti minggu, umur kita bertambah. Kita sebenarnya semakin dekat dengan kematian. Dunia ni dia akan kata goodbye. Akhirat pula kata welcome. Dunia kata selamat jalan, akhirat kata selamat datang. Kita mungkin masih belum bersedia.
Kalau seseorang tu ditanya, seandainya lah dia tahu dia akan mati esok lusa, mati minggu depan, bersiapkah anda untuk kematian? Oh maaf, saya tak sedia lagi, tak cukup amal lagi. Orang kata bila nak sedia? Mungkin kalau tanya pula tahun depan, dia jawab gitu juga, oh maaf saya tak sedia lagi. Jadi persoalannya kita tanya diri kita, bila kita nak bersedia? Kita tidak ada masa untuk kita bertangguh-tangguh. Setiap detik yang berlalu dalam hidup kita, dia sangat berharga sebenarnya. Sebab tak ada satu makhluk yang bila dia pergi, dia akan kembali. Itulah masa. Masa ni bila dia pergi, dia tak akan kembali. Hari ni, hari Sabtu. Esok hari Ahad. Minggu depan ada hari Sabtu, tapi bukan tarikh yang sama, tarikh lain dah. Jadi kalau hari ni, tarikhnya 11 September, minggu depan dah 18. Walaupun hari yang sama, tapi sebenarnya tarikh dah berbeza. Jadi setiap hari itu adalah hari-hari yang baru, kita akan meninggalkannya. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah bila ditanya makhluk yang paling jauh, dia kata adalah masa. Satu ketika kita akan meninggalkan detik kehidupan kita di dunia, dan kita tak terasa kehidupan kita ini sementara, melainkan setelah kita beralih ke alam akhirat. Betul, adalah hadis Sahih Bukhari menyebut bahawasanya kehidupan kita di dunia jika dibandingkan umat zaman dahulu, seumpama kita berada selepas waktu asar, daripada solat asar hingga maghrib, berapa jam? Dan ni rasa tak sampai 2 jam lebih lah. Adapun umat terdahulu yang umurnya panjang, hari itu kita dah baca tadabbur dalam surah Nuh. Surah Nuh. Nabi Nuh AS umur dia 950 tahun. Bukan. Umur dia lebih 1000 tahun. Tapi tempoh dakwah dia 950 tahun. Bandingkan dengan kita yang mungkin sekitar 60-70, lepas tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cubalah kita fikir apa yang kita cari dalam hidup kita, kecuali kita berusaha supaya kita benar-benar selamat dunia dan akhirat. Pertama, mendapat keampunan Allah, mendapat keredaannya. Kalau kita ada buat salah dan silap, kita sedar dan kita akan bertawab, kita akan perbaiki keadaan. Sebelum datangnya masa ketika nyawa kita dicabut, masa tu kita tak boleh buat apa dah. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum saya pergi, ada satu hadis yang menarik untuk kita bincang malam ni, hadis tentang tajuk zuhud. Sebab bila kita bincang hidup, dunia hanyalah persinggahan sementara, akhirat dia punya destinasi akhir kita, dia ada kaitan dengan satu sifat yang sangat mulia, sifat zuhud. Sebelum kita pergi pada tu, kita break sebentar, kita buka kalau ada soalan, ada perkongsian, ada idea apa-apa yang nak diberitahu. Saya bagi peluang untuk bercakap siapa-siapa. Saya ni kalau kecek seorang memanglah bagi 2 jam tak habis. Ada. Apa yang Ibnu Umar buat lakukan selepas Nabi pesan kepada dia? Bagus. Ustaz Arif Fadilah tanya soalan. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Dia soalan bolehlah, kalau nak bagi soalan lisan bercakap lagi baik. Sekurang-kurangnya sonok juga boleh dengar suara orang lain, tidak dengar suara saya. Ada soalan bertulis daripada Ustaz Arif Fadilah tentang hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari. Bila Nabi pesan kepada Umar, Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu ni seorang yang gharib. Apa dia gharib? Gharib ni ganjil, aneh. Makna kehidupan kita bila kita berpegang kepada agama, seolah-olah kita ni seperti makhluk asing. Gitulah bahasa mudah. Cara hidup kita tak serupa orang lain. Sebab apa? Sebab kita nak hidup mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Dalam keadaan mungkin manusia lain cara kehidupannya. Tapi kita memilih cara kehidupan yang kita mahu jadi hamba yang taat kepada Allah. Mungkin setengah orang yang tak faham agama, dia kata, kamu ni taat sangat kepada ajaran agama. Kamu ni fanatik lah. Kamu ni golongan yang fundamentalist. Fundamental, kalau bahasa Inggeris, fundamental ni orang yang berpegang kepada benda yang asas. Betul lah. Kalau kita tak pegang kepada asas, hak dasar agama asalnya, maka kita akan tersasar dan akan terseleweng daripada jalan yang benar.
Ataupun Nabi kata abiru sabil, seperti orang yang sekadar melintasi jalan. Kita ni kalau pergi jauh lah, kita daripada Kelantan kita pergi Kuala Lumpur, kita singgahlah sekejap di mana, di kalau Kuala Kerai itu dekat lagi ya, ialah di mungkin di hentian Gua Musang. Sebelum kita masuk ke Pahang, masuk sepadan Merapuh dan Kuala Lipis, kita akan singgah situ. Kita singgah, mungkin kita nak pergi bilik air, kita nak makan, nak isi minyak kereta. Biasa kita tak berhenti lama, paling lama pun setengah jam ya. Kalau kita singgah di hentian ataupun di RNR start setengah jam, sebenarnya macam itulah persinggahan kita di dunia. Bahkan lebih sekejap lagi berbanding dengan tempoh kehidupan di akhirat yang sangat lama. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, saya tertarik bila baca kisah adalah kisah menarik. Dulu banyak kali kita baca buku yang dikatakan seorang waliullah Rabi'atul Adawiyah, cerita-cerita yang tidak benar lah, cerita karut. Dikatakan Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Basri pernah menaruh cinta kepada Rabi'atul Adawiyah dan nak meminangnya. Kita pun cuba telitilah dari sudut sejarahnya. Rupanya cerita itu tak betul. Sebab Imam Hasan Basri, dia lahir tahun 21 Hijrah. 21 Hijrah, dan dia sempat disusukan oleh salah seorang isteri Nabi. Nabi dah meninggal dah. Tahun 21 Nabi tak ada dah. Kalau tak silap Maimunah. Maimunah ke Ummu Salamah yang pernah, Maimunah tak silap, yang pernah menyusukan Hasan Basri. Kemudian setelah dia menikah dewasa, dia berhijrah ke Basrah. Keluarga dia berhijrah ke Basrah. Maka digelar dengan Hasan Al-Basri. Lahir tahun 21 Hijrah dan dia meninggal tahun 110 Hijrah. Kira umur dia berapa? 89 tahun. Kita kata lamanya, 89 tahun. Dia meninggal tahun 110 Hijrah. Sekarang ni 1443. Cuba kira, 1443 tolak 110. Tidak, 133. 1333. 1443 tolak 110. Mana Hasan Basri dah meninggal dunia 1333 tahun. 1300. Dia hanya hidup di dunia 89 tahun. Tu pun kita rasa lama 89 tahun. Rabi'atul Adawiyah dia lahir tahun 100 Hijrah dan dia meninggal tahun 180 Hijrah. Jadi ketika Imam Hasan Basri meninggal tahun 110 Hijrah, Rabi'atul Adawiyah baru umur 10 tahun. Bayangkan. Mana mungkin cerita tidak katakan Hasan Basri sempat bercinta dengan Rabi'atul Adawiyah. Banyaklah cerita-cerita karut. Mana mungkin seorang pakcik umur 80 tahun bercinta dengan budak berumur 100 tahun 2 tahun. Kalau dikatakan dia masa tu umur 80, sebab dia meninggal umur dia 89 pada tahun 110 Hijrah. Jadi hak kita nak ambil daripada cerita tadi ialah umat dahulu telah lama pergi meninggalkan dunia dengan jangka hayat yang Allah Ta'ala berikan. Yang kita rasa lama lah, 89, ada 90. Mereka tu dari kalangan umat Nabi SAW. Kita tak cerita umat Nabi-Nabi terdahulu yang umurnya lebih panjang. Nabi Musa lagi lama, 400 tahun lebih. Tapi dalam kalangan umat Nabi SAW, orang yang umur panjang, Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Anak saudara isteri Nabi. Tapi dia masuk Islam terkemudian. Ada pendapat kata dia masuk Islam umur 60. Ada kata dia masuk Islam umur 47. Tapi dia meninggal dunia ketika umur dia 120 tahun. Kalau dia masuk Islam umur 60, bermakna dia hidup zaman jahiliah umur 60 tahun dan dia hidup selepas dia masuk Islam 60 tahun. Sebab dia meninggal dunia 120 tahun. Umur dia 120, Masya Allah, cukup panjang. 120. Tapi bila kita tengok tarikh, dia meninggal, dia wafat dengan tahun sekarang ni 1443, makalah terasalah dunia ni sangatlah sekejap, sebentar. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya tertarik bila ada satu hadis yang saya baca tentang azab kubur. Hadis dalam Sunan Tirmizi. Hadis yang dinilai dengan sanad yang hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masabih, iaitu
ialah kita pun tahu kita tak akan berpindah ke alam akhirat kecuali setelah kita mati. Kematian menjadi garis pemisah antara dunia dan akhirat. Bila kita berbicara dunia ni kehidupan yang sementara, akhirat itu destinasi akhir, kita tak akan ke akhirat melainkan kita singgah di alam barzakh. Bahasa mudah alih kubur lah. Kalau orang tu tak dikuburkan, kalau mati mungkin hilang dalam hutan, mati lemas di laut, tak jumpa mayat, dia tetap tak lepas daripada alam barzakh juga. Maka dalam hadis tu antaranya Nabi sebut, idza qubiral mayyit au qala ahadukum, bila dikuburkan seseorang mayat itu ataupun seseorang di antara kamu, maka Nabi kata atahu malakani aswadani azraqani, datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan kebiru-biruan. Kita baca hadis ni pun rasa Kelantan kata naik bulu roma, seriang. Rasa seriang. Meremang bulu roma, seriang. Datang kepada si mayat dalam kubur, malakani aswadani azraqani, dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Macam mana? Lalu malaikat tu pun tanyalah soalan-soalan yang kita pun dah tahu, soalan bocor panggil, soalan bocor, soalan dah diketahui, soalan bocor daripada kubur. Ditanya man rabbuka, ma hadha alladhi hadha ar-rajul alladhi ursila ilaika, siapa Tuhanmu, siapa lelaki yang diutuskan kepada kamu, apa kiblat kamu, apa imam kamu. Maka si mayat yang mukmin itu boleh jawab dengan baik, dan rohnya dikembalikan. Itu kita dah bincang dulu dalam hadis Al-Barra' bin Azib, dalam tajuk yang lepas. Al-Barra' bin Azib meriwayatkannya daripada Nabi dan disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, bila dah selesai semua soalan tu boleh dijawab, apa kata malaikat? Malaikat kata, nam, mu tidurlah. Kita ni di atas dunia ni, kalau kita malas bangun tengah malam, kita fikir apa? Sedap tidur. Malas nak bangun, sedap tidur. Tapi ingatlah, kalau kita nak tidur betul-betul sedap dalam kubur esok. Jangan kata pula saya wak nganyi, wak ayat itu. Tak betul. Malaikat kata, nam, mu tidurlah. Lalu si mayat tu kata, arji'u ila ahli wa ukhbirhum. Aku nak kelik kepada keluarga aku. Tolonglah aku nak balik semula beritahu keluarga aku tentang apa yang aku rasa ini. Aku happy sangat, gembira sangat. Lalu malaikat kata, sebab apa? Sebab dah selepas selesai dijawab semua soalan, maka menyurah suara daripada langit mengatakan, an sadaqa abdi, benarlah hamba-Ku. Lalu dilapangkan, diluaskan kuburnya sejauh 70 dhira'an. Disebut dalam riwayat tu, riwayat Al-Imam Tirmizi, 70 hasta luas. Kemudian diberi cahaya, mana kubur dia tidak sempit, kubur dia tidak gelap. Jadi dia pun tidur dengan selesa. Tapi dia kata dia nak beritahu juga keluarga dia. Malaikat kata, kamu tidurlah, nam, kanaumatil arus alladhi la yuqidhuhu illa man min ahabbi ahli. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya seorang pengantin yang tak akan dikejutkan kecuali ahli keluarga yang paling sayang kepadanya. Maknanya isterinya lah. Mana tak ada siapa nak ganggu dia tidur. Itu bandingan orang itu dalam kubur. Tapi kalau dia tidak sediakan bekal yang baik semasa hidup di dunia, mungkin tidak begitulah nasib dia. Tapi kalau hidup di dunia, dia gunakan sebaik mungkin, macam tadi dah disebut bekalnya takwa, adanya iman, amal soleh, insya-Allah dia akan melalui fasa yang berikutnya dengan lebih tenang dan bahagia. Sebab itu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bila disebut tentang alam kubur, dia terus menangis, teriak dia, menangis. Lalu orang tanya, ketika disebut alam akhirat, syurga neraka, engkau tak menangis seperti tak terkesan dengannya. Dia kata, Nabi dah beritahu kepada aku, ma ra'aitu manzaran, tidak pernah aku melihat suatu pemandangan yang lebih afdha, yang lebih mengerikan daripada kubur. Kalaulah seseorang itu selamat daripada kesusahan di alam kubur, mungkin insya-Allah dia akan lebih selamat selepasnya. Tapi kalau untuk dikubur dia tak selamat, ada masalah. Untuk selamat selepasnya lagi berat. Maka dengan sebab itu Uthman bin Affan bila sebut kubur dia pun menangis.
Dan kita tahu dunia ni hanyalah persinggahan. Satu masa kita akan pergi ke situ, kita akan berada untuk tempoh yang Allah Ta'ala sahaja tahu. Berapa lama dah. Kadang-kadang kita pergi ziarah kubur ahli keluarga kita, kita pun tengoklah kubur-kubur orang lain, terbaca, ditulis atas belindan kubur tu, nama sekian-sekian, tahun sekian-sekian. Fikir kita, lama dah dia mati, tahun 51, 51 ni kita tak lahir lagi. Kita pun kira-kira, lama dia dalam kubur ni dah lebih 70 tahun dah. Sebab di kubur atas, dia punya belinda dia tulis dia meninggal tahun 1951 contohnya. 51, ni dah 21, lamanya dah 70 tahun dia mati. Berapa lama dia duduk atas dunia tu kita tak tahulah. Tapi dia dah berada di alam barzah 71 tahun. Para jemaah dirahmati Allah. Kita ni bila diuji dengan sedikit kesusahan di dunia, kita terasa berat untuk menanggungnya. Tak usah kata 3 tahun, 4 tahun, COVID-19 ni tak sampai 2 tahun lagi. Dia musibah coronavirus ni dia mula melanda dunia tak silap akhir 2019. Apabila dikesan virus ni di daerah Wuhan di China. Masa tu belum heboh lagi. Dan kita pun belum mengetakkan lagi kemasukan pelancong asing. Tapi bila dah nampak borak dah Kelantan kata dah merebak luas dah, barulah kita sedar bahawa dia benar-benar bahaya virus ni. Sapalah impaknya kita terasa sekarang cukup besar. Sangat besar. Belum sampai 2 tahun tu kita rasa perik dah dengan kesusahan musibah penyakit ni. Sedangkan kesusahan yang kita akan tanggung kalau kita tak betul-betul bersedia sekarang ni, kesusahan di dalam kubur, di alam akhirat, jauh lagi lebih besar. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat kepada hadis Ibnu Umar tadi, untuk saya lengkapkan jawapan yang ditanya tadi, Nabi kata, jadilah kamu di dunia seorang yang gharib ataupun abirus sabil. Orang yang sekadar melintas di suatu tempat. Bukan nak singgah lama pun. Sekadar singgah di satu hentian, lepas tu pergi. Bila Ibnu Umar dengar nasihat Nabi ni, apa dia kata? Dia kata, idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantazirus sabah wa khudh min sihhatika lima radika wa min hayatika limautika. Apabila kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tangguh dan tunggu sehingga waktu petang. Kalau fikir nak buat kebaikan, nak buat kebajikan, nak buat amalan, jangan tangguh-tangguh. Kalau kada berada waktu petang, jangan nak tangguh waktu pagi. Ambillah peluang semasa sihat sebelum sakit, ambillah peluang semasa hidup sebelum mati. Itu hak disebut dalam hadis tu daripada Ibnu Umar. Maka dia mengingatkan kepada kita, ambil peluang ni. Sebab dia tahu kehidupan kita adalah hidup yang sementara. Baik, ada soalan? Ada soalan? Ya, sila Fakhri, ada soalan. Okey, Ana ada soalan sikit lah. Apa ni, kita sedia maklum lah, dunia ni memang tempat persinggahan. Ya. Sementara, tapi kok mana pun kita kena lalui dia. Betul? Jadi dunia ni kita apa maksud secara detailnya Ustaz, kita panggil apa? Peganglah dunia itu sekadar di tangan, bukan di hati. Jadi macam mana kita nak panggil secara detail lah, Ustaz boleh terang sikit apa maksud kita pegang dunia ni di tangan saja, bukan di hati. Tapi kita kena cari juga dunia ni. Ya. Jadi minta Ustaz syarah sikitlah kaitan. Ya. Syukran. Dunia ni fitnah dia ni sangat besar. Fitnah dunia sangat besar. Jangan sampai rasa cinta pada dunia itu masuk menakluki dan menjajah hati kita. Dunia ni sangat besar fitnahnya. Memanglah secara pandangan zahir kita lihat dunia ni indah. Betul, Nabi dah beritahu dalam hadis Sahih Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi kata, inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wa fattaqun nisa. Sesungguhnya dunia ni, Nabi kata, hadis yang sahih riwayat Bukhari, dunia ni sifat dia hulwatun khadirah. Apa hulwah? Rasanya manis dan kehijauan.
Manis ni maknanya kalau kita makan, kita rasa, sedapnya. Biasanya begitulah. Kita makan. Kalau orang Kelantan ni banyak kuih-kuih yang manis-manis. Jalemah, apa lagi? Akok. Hak jenis manis-manis. Sedap lah. Kita rasa sedap. Bila rasa, sedap. Dan bila kita lihat, kelih dengan mata, kita rasa tenang. Rasa sejuk. Nabi gambarkan dalam bentuk khadirah, kehijauan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkat kamu menjadi penguasa. Kita manusia ni orang yang, makhluk yang dilantik untuk menjadi pentadbir dan pengurus alam ni. Kita pergi mana-mana tempat di dunia, kita tak jumpa satu negara yang diperintahkan oleh binatang. Contoh, negara ni dia punya kerajaan dia lembu, semua lembu. Manusia tak ada situ tak. Satu dunia ni, kerajaan yang mana-mana tempat di dunia adalah manusia. Makhluk-makhluk lain, binatang-binatang ni adalah menjadi kegunaan manusia. Sebab manusia yang dilantik Allah Ta'ala lantik kamu mustakhlifukum fiha. Maka Allah Ta'ala nak lihat apa yang kamu lakukan semasa di dunia, maka berhati-hatilah kamu dengan fitnah dunia dan fitnah kaum wanita. Adapun fitnah pertama yang berlaku dalam kalangan Bani Israel adalah fitnah wanita. Baik, dunia ni kita tak boleh, bila kita dah faham sifat dunia ni fitnah, kita tak boleh biarkan dia masuk dalam hati kita. Kita pegang di tangan dengan maksud kita boleh kawal dia, bukan di dunia yang kawal kita. Ni payah ni. Kita nak kawal dunia yang berada pada kita, iaitu berada dalam genggaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 77 surah Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dan carilah apa yang Allah Taala berikan daripada harta dunia. Harta dunia yang diberikan untuk kita, kita guna untuk cari apa dia? Untuk cari ad-daral akhirah, negeri akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dan carilah pada apa yang Allah Ta'ala berikan, iaitu harta. Maksud fima atakallah tu harta. Harta yang Allah Ta'ala berikan untuk kamu semasa hidup di dunia, guna untuk mencari ad-daral akhirah, negeri akhirat. Itu pahala. Guna harta untuk dapatkan pahala. Tapi pada masa yang sama, Allah Ta'ala pesan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib dan bahagian kamu untuk dunia. Ni kalau orang tu dia boleh letak harta dunia dan segala-galanya dalam genggaman dia, dia boleh kawal, insyaAllah dia selamat. Tapi kalau dunia tu dah masuk menakluki jiwa dan jantung hati dia, habislah. Maka dia dikawal oleh harta dan dia menjadi hamba kepada harta, bukan harta tu menjadi hambanya. Dah terbalik dah. Dia menjadi hamba kepada harta, dan akhirnya yang berlaku adalah banyak kerosakan. Jadi bila kita letak dunia di tangan kita, kita kawal dia. Tapi susahlah nak buat gitu. Jarang berlaku begitu. Kecuali orang yang Allah Ta'ala bagi kekuatan sehingga dia mampu menjadi seorang yang zahid. Kita lihat contoh sahabat-sahabat Nabi. Abu Darda, seorang yang sangat zuhud. Bukan bermakna dia menolak dunia 100%, tapi dia mengambil cara hidup yang sangat-sangat sederhana. Dia zuhud ni makna dia apa? Dia zuhud ni ialah, kalau kita nak kaitkan dengan soalan tadi, letak dunia di tangan. Al-i'rad 'anil syai'. Kita berpaling daripada sesuatu kerana merasakan tak ada nilai padanya. Ihtiqaran lahu, kerana merasa ianya hina. Kalau orang tu dia rasa dunia ni bagi dia tak ada apa nilai, sebagaimana Allah Ta'ala beritahu, sebagaimana Nabi beritahu, kan Nabi beritahu dalam hadis, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalaulah dunia ni, Nabi beritahu ada nilai di sisi Allah, walaupun sebesar sayap nyamuk. Apa maksud ada nilai? Ada harga. Ada apa dia? Ada kedudukan lah, nilai di sisi Allah. Sikit lah, besar sayap nyamuk aja nah haba'udah. Maka dengan sebab nilai yang sedikit itu, Allah Ta'ala langsung tidak akan beri minum kepada orang kafir, walaupun seteguk air. Ma saqa kafiran minha syarbata ma. Seteguk air pun tak diberi kepada orang kafir. Tapi realitinya kita lihat orang kafir bukan seteguk air, kaya raya,
jutawan, bilioner. Ini menunjukkan dunia langsung tak ada nilai. Langsung tak ada nilai. Bukan bermakna kita menolak dunia 100%, bukan begitu maksudnya. Kita ambil dunia, tapi bukan dunia yang membawa kepada melekakan kita, melalaikan kita. Dunia yang menjadi sebab kita boleh gunakan untuk saham akhirat. Kita diberi umur, kita diberi kesihatan, kita diberi harta, kita diberi keluarga. Alhamdulillah. Itu semua adalah nikmat kurniaan Allah. Maka atas sebab-sebab kurniaan tadi, menjadi suatu fadlun minallahi wa ni'mah, kurniaan daripada Allah dan nikmat yang kita boleh jadikan sebagai saham-saham akhirat untuk kita untung di dunia. Sebab itu Nabi pernah tanya kepada sahabat, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kamu yang harta warisnya lebih dia sukai? Harta waris dia, harta orang lain. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabba ilaihi min mali warisihi. Ya Rasulullah, tak ada seorang pun di antara kita melainkan harta dia sendiri yang dia sukai. Apa harta waris dia ni? Hak waris itu hak dia. Oh, Nabi kata, mu tak faham, bukan gitu. Maksud yang Nabi nak beritahu ialah harta yang kita harta kita yang sebenarnya adalah ma qaddama, apa yang telah kita dahulukan untuk disedekahkan. Apa yang telah kita hulurkan untuk sedekah, itulah harta kita sebenar. Adapun harta hak kita tinggalkan, itu harta waris kita. Itu maksud harta warisnya. Kita dah berkeluarga, alhamdulillah. Bagi yang dah meningkat dewasa, dah berkeluarga, dah ada anak, satu masa kita akan meninggal. Jadi harta kita ni bila kita meninggal, dia akan menjadi milik anak kita. Anak kita tu waris kita. Jadi harta kita sebenar mana? Harta kita sebenar adalah yang kita sedekahkan itu. Jadi sehubungan dengan perkara ini, biasa kita dengar ungkapan kata-kata hikmah yang disebut oleh orang terdahulu. Bukan hadis ya, kata-kata hikmah. Bila kita bekerja untuk dunia, bekerja untuk akhirat, beramal untuk akhirat, kita kena lakukan dengan bersungguh-sungguh. Kita biasa dengar kata-kata hikmah yang menyebut i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Kita bukan hidup selama-lama atas dunia, kita tahu hidup kita sementara, hanya persinggahan. Tapi bila kita bekerja, kena bekerja sungguh-sungguh. Ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, apa dia? Kalaulah berlakunya kiamat, baca lafaz saya, lau taqumus sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah. Kalaulah ketika berlakunya kiamat, di tangan kamu ada segenggam benih pokok kurma yang kamu nak tanam, maka Nabi kata, fa in istata'ta, jika kamu mampu untuk tidak bangun hatta taghrisaha falyaghrisha. Kalau kamu mampu untuk tidak bangun kecuali kamu tanam dulu pokok tu, maka tanamlah. Walaupun nak kiamat ada tanam dulu. Maknanya kerja dunia kita kena buat dengan betul-betul, berkualiti. Selebihnya soal pahala itu serah pada Allah. Tetapi apabila kita membicarakan soal beramal untuk akhirat pun sama juga. Kita beramal ka'annaka tamutu wadan, seolah-olah kamu akan mati esok. Seolah-olah esok. Memang kita tak tahu pun kita akan mati esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tak tahu. Tapi kita sentiasa membayangkan bahawa kematian tu sudah dekat. Sudah berada di seolah-olah berada di depan pintu rumah kita. Cuma kita tak tahu bila aja. Baik, ada soalan lain ke? Silakan kalau ada lagi. Oh, ada soalan bertulis. Lagu mana dengan pengurusan keuangan untuk hari tua? Ya, kita hanya merancang dari sudut simpanan. Simpanan hari tua, ya kita boleh simpan, tak ada masalah hak tu.
Tapi kita kena yakin bahawa apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk kita, bukan apa yang ada di tangan kita. Maksudnya itu atas usaha kita lah untuk simpan. Tapi kalau ditakdirkan duit tu mungkin hilang atau sebagainya, ialah kita simpan untuk hari tua atas kaedah apa dia, ihtiyati. Sebab kita pun tak tahu. Tapi yang lebih penting doa lah. Itu usaha kita, doa. Antara doanya Nabi ajar adalah kita minta kepada Allah. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wa inqita'i umuri. Ya Allah, jadikanlah seluas-luas rezeki untuk aku ketika aku sudah tua. Awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wa inqita'i umuri. Ketika umur aku nak habis dah. Aku pun dah tua, nak mati dah. Kita minta kepada Allah supaya dilapangkan, diluaskan rezeki untuk kita. Itu doa Nabi ajar ada tu. Dalam doa minal kitab wa sunnah tu ada koleksi tu, doa tu. Soal kita simpan untuk masa depan itu tak ada masalah, boleh. Kalau ditakdirkan kita mati pun, harta tu akan menjadi milik waris-waris kita. Dan itu dikira lebih baiklah. Sebab Nabi pernah pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi kata, innaka intadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafunan nas. Nabi pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau engkau meninggalkan waris-waris kamu yang dalam keadaan kaya kerana mewarisi harta benda kamu, itu dikira lebih baik daripada kamu membiarkan mereka papa kedana dalam keadaan terpaksa meminta-minta pada orang lain. Mungkinlah kita tengok orang tu umur dah 60-70, kata pak cik wakil dia gapo gak nego-nego lagi, pak cik tua dah. Tak apalah, selagi dia tidak mengabaikan perkara yang fardu dalam agama, solat dia jaga, Quran dia baca, sedekah pun dia sedekah juga. Okey, usaha niaga dia teruskan selagi dia mampu, tak ada masalah. Jangan pula kita sangka buruk, kita kata pak cik ni umur 70 kerja kuat lagi. Betul lah, pak cik ni gila dunia sungguh lah. Tak boleh salah. Walaupun kita nampak dia bekerja, niat dia kalau kerana Allah, kerja dia tidak anggap ibadat. Nanti jadi satu kebaikan bila dia meninggal dunia, harta yang dia tinggalkan tu menjadi milik waris dia, dan itu satu kebaikan. Yang tak jadi kebaikan ialah tinggal harta tapi agama entah ke mana. Jadi pastikan bukan setakat kita mewariskan harta, juga ada agama. Kita semua akan mati, betul kita tahu. Kemudian anak cucu kita pun satu masa akan mati. Lepas tu lahir cucu kita pun dia akan mati juga. Sebab itu Nabi apa ya? Nabi Yaqub ketika hampir sampai ajal dia, apa pesanan dia kepada anak-anak dia? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Adakah kamu turut menyaksikan ketika Nabi Yaqub didatangi kematian? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yaqub berkata kepada anak dia, apa yang akan kamu sembah selepas aku mati? Maksudnya, apakah kehidupan beragama kamu selepas aku tiada? Lalu anak dia jawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jelas anak dia jawab, kami juga akan menyembah Tuhan yang telah disembah oleh bapa kami Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq. Itu ilahan wahidah, Tuhan yang satu. Maksudnya para nabi dan rasul nak bagi contoh, mereka bukan setakat kalau ada harta meninggalkan harta. Tapi betul lah para nabi dan rasul ni dia ma'asyirul anbiya, nabi-nabi ni la nuris, dia tidak mewariskan harta. Ya, ada dalam hadis Sahih Bukhari Nabi sebut begitu. Mereka mewariskan ilmu dan mereka mewariskan agama kepada keturunan mereka. Baik, soalan berikutnya. Kita sekarang berada di fasa 4 dan kita memang berada pada fasa yang kritikal. Maksud fasa 4 macam mana? Fasa 4 COVID-19 ke fasa 4 apa ni? Kalau fasa 4 masuk kehidupan kita ni, kita sekarang ni fasa yang kedua sebenarnya. Kita ni di alam, dulu kita di alam zar. Kita dah bincang alam zar sebelum kita diciptakan. Kemudian kita berada di alam rahim ibu kita. Kemudian kita berada di alam dunia, kita dah dilahirkan. Kemudian kita mati, kita berada di alam barzakh. Kemudian akhir sekali kita berada di alam akhirat.
Kalau nak dikira fasa ni mana kita dah berada di hujung dunia, betul fitnahnya sangat besar. Kalau kita baca hadis-hadis tentang Kitabul Fitan wal Malahim, tentang fitnah dan peristiwa akhir zaman, la haula wala quwata illa billah, hampir semua yang Nabi cerita tu dah berlaku. Hampir semua yang Nabi cerita tu dah berlaku. Apa yang Nabi pernah cerita tu dah berlaku. Kita pun jadi rasa takutlah. Kalau kita baca dalam kitab berkenaan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Antaranya adalah istifadatul mal, harta melimpah ruah. Orang yang dahulu kita lihat miskin, dulu susah, Allah Ta'ala bagi rezeki. Tiba-tiba kaya raya. Saya sangat teruja bila saya baca ada satu buku tentang kisah pengutik sampah jadi jutawan. Rasa pelik juga baca, belilah buku tu baca. Seorang anak muda daripada Besut, Terengganu. Mana-mana saya ni kalau benda-benda pelik kita suka untuk cari. Belilah buku tu, usaha baca juga. Orang yang sangat susah, miskin dia cerita, daripada ayah dia, keluarga dia miskin, daripada zaman sekolah dia. Tapi bila Allah Ta'ala buka pintu rezeki, dia mula terlibat dengan usaha niaga dalam bidang hartanah. Jadi broker, jual tanah. Akhirnya dia boleh beli tanah dia sendiri, pecah lok gini, jual tanah. Akhirnya jadi jutawan sekarang. Yang terkini dah boleh beli helikopter pula. Kita pun tak fikir. Bila baca cerita dia, saya teringat kepada hadis Jibril yang Nabi beritahu. Bila Jibril mai tanya Nabi, apakah tanda kiamat? Salah satunya Nabi beritahu, kamu melihat orang yang dahulunya ri'a asya'i, orang yang bekerja pengembala kambing, ambil upah jaga kambing orang aja. Bukan kambing sendiri, kambing orang lain, ambil upah jaga kambing. Tiba-tiba ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Kaya tu tak salah. Memiliki harta tu tak salah, tetapi ia menjadi salah satu petanda bahawa kita sudah berada di akhir zaman. Memang kita nak elak daripada fitnah tak boleh. Cuma kita kena sentiasa berdoa dan minta. Antara cara yang Nabi raya apa dia? Bersegera melakukan amalan yang soleh. Ada dalam hadis yang sahih Nabi sebut, badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amalan soleh sebab fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Hendaklah kamu bersegera melakukan amalan soleh sebab akan muncul fitnah-fitnah seperti kepingan malam yang gelap. Banyaknya fitnah hingga Nabi kata yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seorang lelaki tu waktu pagi dia beriman, tiba-tiba waktu petang dia menjadi kafir. Atau waktu petang ni dia beriman, esoknya pagi dia menjadi kafir. Kenapa begitu mudah dia murtad? Sebab dia menjual agamanya kerana mata benda dunia. Yabi'u dinahu, dia sanggup jual agama dia sebab nak kejar dunia. Maksudnya dia sanggup ambil dunia dengan apa cara sekalipun terpaksa menggadai nilai agama dalam dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habislah. Ini fitnah yang sangat-sangat besar. Terlalu hak Nabi sebut apa dia? Fitnah-fitnah ni akan muncul, akan berlaku beberapa petanda yang menunjukkan dunia sudah hampir dengan kiamat. Yurfa'ul ilmu diangkat. Banyaknya berlaku kejahilan. Yushrabul khamar, arak diminum dengan berluasa. Kemudian merebaknya perbuatan zina. Apa dia lagi? Banyak lagi Nabi sebut dan kita melihat sebahagian perkhabaran yang Nabi nyatakan tu telah benar-benar berlaku zaman sekarang. Jadi kalau kita sedar dan kita bersedia, alhamdulillah. Tapi kalau tak sedar, beritahu kepada kawan kita dan kita beritahu pada diri sendiri supaya kita sedar situasi yang kita lalui, apatah lagi dalam keadaan yang bila pihak berkuasa kerajaan beritahu, kita selepas ini kita akan hidup dalam suasana yang virus corona ni tak akan hilang. Dia ada sokmo-sokmo. Dia akan ada sokmo-sokmo. Bahasa Kelantan kalau sokmo-sokmo tu maknanya tak habis pas bila tu. Dia tak akan berkesudahan. Dia tak ada pengakhirannya. Cuma kita boleh kawal gitu je. Aktif tak aktif, kekuatan antibody setara tu je. Tapi untuk hapuskan tu, itu wallahu alam, Allah Ta'ala maha kuasa, dia maha mengetahui lah.
Tapi melihat kepada perkembangan terkini itu, untuk hilang sepenuhnya kita tak tahu. Cuma di sini petanda-petanda yang menunjukkan kita benar-benar sudah berada di akhir dunia. Semua kita tak boleh nak tetapkan secara khusus bilakah tanda besar kiamat tak akan muncul. Dah bila berlaku situasi endemik macam ni, cuma kita kena membanyakkan amalan-amalan soleh. Perkara yang paling kita khawatir dan kita bimbang adalah munculnya fitnah Al-Masihud Dajjal. Ini fitnah yang sangat-sangat besar. Sehingga kan Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu dah mengingatkan kepada umat mereka tentang kemunculan Dajjal. Walaupun Dajjal bukan muncul zaman mereka, muncul zaman kita, zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali kita salat, sebelum kita salam, kita diajar untuk minta berlindung daripada 4 perkara, salah satunya daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Sebab ini fitnah yang sangat besar. Sebelum kita mengakhiri fasa kehidupan di dunia, akan muncul satu fitnah yang sebegini besar. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, saya nak habis sikit lagi, 5 minit lagi, dah dekat 10.30 dah ni. Assalamualaikum. Tapi tak serupa dengan pagi ni tak apalah, lewat sikit pun, sebab lepas tu waktu siang ni, tengah malam ni semua mengantuk dah, nak masuk tidur pula. Satu hari seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW, lalu dia kata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang bila aku lakukan amalan itu, Allah Ta'ala akan mengasihiku dan manusia pun sayang kepada aku. Satu amalan yang menyebabkan Allah Ta'ala sayang, kasih kepadaku, manusia begitu juga. Apa dia Nabi jawab? Nabi kata, izhad fid dunya yuhibbakallah. Jadilah kamu orang yang zuhud di dunia, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Dan bersifat zuhudlah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Hendaklah kamu bersifat zuhud dengan apa yang ada di sisi manusia, nescaya kamu disukai oleh manusia. Zuhud dengan dunia maknanya tak ada sifat tamak. Kita ambil dunia, tapi tak ada sifat keterujaan. Ini pernah Nabi pesan kepada Umar Ibn Al-Khattab. Bila Umar menolak satu pemberian, Nabi kata, idza ja'aka syai'un min hadzal mal, bila datang sesuatu daripada harta ni, fakhuzhu fatamawwalhu. Kamu wahai Umar boleh ambil dan kamu boleh gunakan mungkin untuk buat pelaburan, untuk buat modal perniagaan, untuk kegunaan kamu. Tapi yang penting fala tutbi'hu, jangan kamu berusaha untuk tak dapat pun nak juga. Kalau dapat alhamdulillah, tapi kalau tak dapat terimalah dengan redha. Kalau sampai ambil min ghairi israfin wala sa'il, dengan tidak ada rasa tamak dan tidak pula meminta-minta. Tapi kalau seseorang tu ambil harta tu dengan perasaan tamak, lepas tu minta lagi. Kadang-kadang orang tu dia berseluruh, dia kata, terima kasih daun keladi, tapi kalau ada saya nak lagi. Bukan nak lagi tu, memang nak sama-sama lah. Sebab dia mengharapkan nak lagi. Allah Ta'ala memuji golongan abrar. Abrar ni salah satu ciri orang yang akan masuk syurga lah. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila mereka memberi sesuatu, mereka beri dengan ikhlas dan mereka mengatakan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mahu daripada kamu sebarang balasan. Kami beri ini kerana Allah. Tak balas pun tak apa dan tak dipuji pun tak apa. Tapi kalau kita memberi dengan mengharapkan dibalas, ini bimbanglah, takut menyebabkan pemberian kita itu di sisi Allah tak diberi pahala pula. Sebab kita mengharapkan begitu. Jadi yang pentingnya kena ada sifat zuhud. Tapi jangan salah faham, zuhud ni bukan mana kita menolak dunia. Kita menjadikan apa yang ada di sisi Allah lebih kita yakin berbanding dengan apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada di sisi Allah lebih kita yakin daripada apa yang ada di tangan kita. Dia ada tiga item untuk melengkapkan maksud zuhud tadi.
ayyakuna al-'abdu bima fi yadillah awthaqu minhu bima fi yadi nafsihi. Si hamba tu dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah, apa yang menjadi milik Allah, bukan apa yang ada di tangannya sekarang. Apa maksudnya? Katakanlah kita ada duit dalam bank kita ni, dah banyak kumpul duit, dah bertahun-tahun kita bekerja, kita ada mungkin sekitar 50-60 ribu. Kita pun senang hati, kita kata, kalau aku penceng 2-3 tahun lagi, aku dah ada dalam simpanan bank berpuluh ribu. Orang zuhud, dia tidak yakin dengan apa ada dalam akaun bank dia, tak. Dia lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Sebab dia tahu yang ada dalam akaun dia tu, jika Allah Ta'ala kendaki, benda tu boleh hilang. Mungkin dia tiba-tiba terkena dengan skema kan semuanya. Mungkin berlaku macam-macam lah. Sekarang ni kan orang boleh buat. Dan kita kena bersedia untuk menghadapi kemungkinan. Memang kita benda tu kita tak nak, tapi kena yakin apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kita harap. Yang kedua, orang yang zuhud ni, dia apabila ditimpa dengan musibah di dunia, idza usiba bi musibatin fi dunyahu, contohnya kadhahabi malihi awalad, bila hilang harta dan anaknya, maka dia tidaklah terlalu bersedih kerana mengharap, kerana disebabkan dia berharap pahala atas kehilangan harta dan anak itu lebih baik bagi dia daripada benda yang telah hilang tadi. Tak apalah harta hilang, aku sabar ya Allah redha. Atas sabar dia dapat pahala yang lebih baik berbanding dengan nilai harta hilang. Ini orang yang yakin dengan Allah, yang ada sifat zuhud. Ada tak sifat ni pada kita? Payah nak zuhud ni, kecek mudah. Kalau setakat zuhud, nak pakai kereta buruk, siapa-siapa boleh. Ataupun nak pakai baju biasa, nak tunjuk kita ni, apa dia, tidak mahu kepada dunia sebagainya. Tapi sebenarnya zuhud tu letaknya di hati kita. Kita boleh tanya hati masing-masing, sejauh mana cinta kita kepada akhirat mengatasi cinta kita kepada dunia. Dan akhir sekali, yang ketiga, bahawa seorang hamba tu dia punya pujian baginya dan celaan adalah sama. Kalau dia buat perkara yang baik, kerja-kerja agama, mungkin ada orang puji, bagi dia puji ke keji ke sama. Ada kadang-kadang orang ni, dia suka dengan kita, dia pujilah. Ada setengah orang dengki kepada kita. Dia sengaja nak mencari salah kita. Walaupun kita tak buat salah, dia cari salah kita. Dengan sebab dia iri hati, dia dengki. Kita pun rasa nak marah. Aku buat baik macam ni pun orang dengki juga. Tapi orang yang zuhud, dia tak peduli semua tu. Orang nak puji, nak keji, nak kutuk, dia sabar, dia boleh terima dengan hati yang terbuka. Sebab bagi dia, penilaian manusia tak penting. Yang penting adalah penilaian Allah untuknya. Bagaimana Allah Ta'ala menilai diri dia, bukan bagaimana orang lain menilai diri dia. Saya tertarik, kadang-kadang saya dengar dari Ikim tu kata-kata hikmah yang diungkapkan oleh Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Ustaz Fahrul ni bagus, kalau saya suka baca buku-buku dia, buku-buku motivasi. Dia kata kadang-kadang kita ni suka melihat penilaian orang lain kepada kita, bagaimana orang menilai kita. Tapi kita lupa untuk menilai diri kita sendiri. Kita lebih yakin dengan penilaian orang lain berbanding dengan penilaian kita terhadap diri kita. Jadi seolah-olah kita lebih percaya dengan apa anggapan orang kepada kita, bukan anggapan kita kepada orang. Sebenarnya orang tak tahu dalam diri kita. Hak tahu hanyalah Allah dan kita sendiri. Allah Ta'ala memang tahulah sebab dia ciptakan kita. Kita lebih tahu sebab ini diri kita. Jadi yang kita ambil kira adalah siapa kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Setiap orang tu memang begitu keadaannya. Allah Ta'ala bagi ada kelebihan, ada kekurangan. Kita bersyukur kepada Allah atas kelebihan yang dia kurniakan dan kita memohon kepada Allah supaya aib kita ditutup, kekurangan kita boleh kita perbaiki dan apa-apa yang kuranglah, apa-apa yang tak kena, itu boleh kita perbaiki atau sempurnakan daripada semasa ke semasa. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan saya buka. Assalamualaikum. Ya, salam, siapa ni? Ya, Ustazah Marsufah. Ya Ustaz. Saya nak tanya tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba, atau kama qala. Hadis tu adakah bermaksud nanti di akhir zaman kita akan tengok orang yang amalkan Islam 100% tu akan kelihatan pelik dan ganjil? Terima kasih Ustaz.
Ya, terima kasih kepada Ustaz Mansufah. Hadis itu adalah Sahih Muslim ya, tentang Islam akan kembali di akhir zaman. Gharib, gharib ni maknanya ganjil, pelik. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Maka dia akan kembali di akhir zaman dalam keadaan gharib, pelik, maka beruntunglah orang-orang yang pelik, yang dagang. Merujuk kepada zaman awal Islam, ketika para sahabat bersama dengan Nabi SAW untuk mengamalkan ajaran Islam, maka peliklah. Pelik sebab majoriti orang jahiliah hidup dalam suasana yang jauh daripada agama Tauhid. Tapi tiba-tiba bila Nabi bawa akidah Tauhid, menyembah Tuhan yang satu, maka dilihat mereka itu lain daripada yang lain. Cuma hadis ini nak mengingatkan kepada kita bahawa di akhir zaman, orang yang benar-benar berpegang kepada agama ni dah semakin berkurangan. Disebut dengan lafaz yudrasu, dia akan jadi semakin pudar. Dia akan jadi semakin kurang. Yudrasu bukan mana dipelajari, mana dia akan semakin kurang. Sehingga orang yang betul-betul beramal dengan agama ni boleh bilang dengan jari tak ramai. Maka sebab tak ramailah dia anggap gharib dan ghuraba. Dia anggap gharib, ganjil dan pelik. Tapi yang pelik itulah yang beruntung. Dalam hadis itu juga Nabi sebut dengan kalimah tuba, beruntung, bertuahlah. Ada ulama yang mentafsirkan kalimah tuba dalam hadis ini dengan maksud salah satu pokok dalam syurga, sebab dalam surah Ar-Ra'd ayat 30, tak silap ayat 30, ada Allah Taala sebut perkalimah tuba. Allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Boleh rujuk dalam surah Ar-Ra'd. Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, maka tuba lahum, beruntunglah bagi mereka, atau mereka akan dapat satu pokok yang special lah untuk mereka dalam syurga, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Jadi kalimah tuba tu ada ta'rifan, sebab ada disebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 30, kemudian disebut dalam hadis tadi, hadis Sahih Muslim, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba. Nabi kata fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang ganjil. Sebab itu kita dalam mengamalkan agama, yang penting adalah kita istiqamah. Walaupun mungkin orang keliling kita dah tak peduli dengan ajaran agama, tapi kita terus istiqamah. Yang Nabi pesan, orang yang selamat adalah di akhir zaman orang yang ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang selamat di akhir zaman adalah orang yang kehidupan beragamanya, Nabi kata, seperti apa aku dan sahabatku lalui dalam kehidupan beragama. Ma ana alaihi wa ashabi. Ini masuk gharib tadi. Ganjil dalam mengamalkan agama di akhir zaman ialah mereka tetap iltizam, istiqamah, mengikut apa yang Nabi amalkan, walaupun orang dah tak peduli kepada agama. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita, kalau kita masih panjang umur di akhir zaman, dalam kalangan golongan yang disebut ghuraba. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ustaz, saya sambung satu lagi boleh? Ya, silakan. Tentang sesuatu amalan yang daripada ibadah yang telah menjadi satu adat kebiasaan kita, adakah benda tu akan masih dikira sebagai ibadah? Sebagai contoh, kita masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan, mula-mula kita belajar sebab itu sunnah, tapi lama kelamaan dia dah jadi kebiasaan. Bila dah jadi kebiasaan tu, adakah dia masih menjadi ibadah? Terima kasih. Ya. Dia dalam soal sunnah yang melibatkan itu dah masuk sunnah dalam bab adab ya, bukan dalam bab ibadat, dalam bab adab. Adab. Kalau seseorang tu sedar bahawa adab yang dia nak amalkan itu sunnahnya begitu, insya-Allah atas kesedaran dia tadi, dan dia mengamalkan atas sedar bahawa ini sunnah yang perlu diikuti, sebab Nabi mengajar nak masuk tandas kena kaki kiri, keluar kaki kanan. Tapi kadang-kadang kita terlupa. InsyaAllah dia diberi pahala atas niat dia untuk terus mengamalkan sunnah tu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammuna fi sya'nihi kullih. Kata Aisyah, Nabi ni dia sangat kagum bila dia buat satu kerja, dia suka mengkanankan. Kanan maknanya
mengambil dengan tangan kanan, kecuali kalau benda-benda yang kotor tangan kiri lah. Antaranya Aisyah kata fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Dia pakai selipar, dia masukkan kaki kanan dulu untuk pakai selipar. Dia sikat rambut pun sebelah kanan. Dia berwuduk pun kalau basuh tangan kanan dulu. Jadi kalau kita masuk tandas betul lah, kita masuk tandas kaki kiri, kita keluar kaki kanan. Tapi kalau dah biasa macam tu, sebab benda tu adab, insya-Allah atas kebiasaan yang dah diketahui sunnahnya begitu, seseorang tu diberi pahala insya-Allah. Tapi kalau dalam sunnah, dalam ibadat, dia tak boleh macam tu. Itu dalam bab adab. Dalam ibadat, contohnya setiap hari kita solat. Bila orang tu dah biasa solat, dah lama, dah bertahun-tahun solat, tiba-tiba tak terasa solat itu sebagai satu ibadat. Dia kata macam satu rutin harian. Rutin harian ni mana amalan yang dilakukan secara ritual. Pagi esok dia solat, lusa dia solat pula subuh, nanti malam dia solat pula maghrib isyak. Jadi kalau begitu itu tak boleh lah. Dibimbangi kalau benda tu dilakukan dengan sebab suatu adat, nanti tak dikira pahala untuknya kerana tak ada qasad. Dia syarat ibadat bila seseorang tu sedar dalam niat dia bahawa dia qasad untuk melakukannya kerana Allah. Sebab kita dah belajar ya, kalau niat itu maknanya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kita mengqasadkan sesuatu dengan diserta dengan amalan. Jadi bila sebut qasad, dia bukan berlaku secara adat, tapi dalam keadaan kita sedar dia adalah satu bentuk ibadat yang perlu kita lakukan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi saya rasa setakat tu saja untuk perbincangan kita malam ni. Nampaknya ada soalan bertulis ni, tapi tak sempat lah nak banyak sangat soalan ni. Menahan diri dari perbuatan yang memurka-murkaan Allah, takwa. Ya betul. Hakikat bahawa manusia tak mampu beradaptasi dengan bumi menunjukkan manusia ni asalnya dari syurga. Tak seperti haiwan yang senang beradaptasi dengan bumi. Manusia mencipta pelbagai inovasi untuk memuaskan hati dunia. Ada beberapa dalil nakli dari Quran bahawa manusia berasal dari syurga. Soalan saya, adakah sikap kita yang sentiasa mencari penambahbaikan dalam urusan keduniaan merupakan satu perkara yang ditegah? Maksud penambahbaikan tu macam mana? Kita asal kejadian tubuh badan kita daripada tanah. Tanah ni diambil daripada planet bumi. Tapi tempat pertama kita dalam syurga sebab Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dalam syurga. Lepas diciptakan Adam, lalu Allah Ta'ala perintahkan Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Kamu, wahai Adam dan isteri kamu, duduk tinggal dah dalam syurga. Sebenarnya apa-apa penambahbaikan dalam urusan ke dunia sebab fitrah manusia, dia sukakan kepada kesempurnaan. Dia sukakan kepada kesempurnaan. Cuma kita melihat adakah penambahbaikan dalam urusan dunia itu sesuatu yang melanggar hukum syarak ataupun menyebabkan kita terjatuh dalam perkara haram yang ditegah. Itu persoalannya sekarang ni. Contohnya dulu kita hidup, ialah sebelum ada mesin basuh, peti sejuk, kita basuh guna tangan lah, biasa. Sekarang ni bila dah ada teknologi moden, kita basuh kain pun kita guna washing machine, mesin basuh. Ini dah satu penambahbaikan yang memudahkan urusan kita membersihkan pakaian. Tapi kita melihat kalau perkara itu sesuatu yang harus dan tak bercanggah hukum syarak, maka dia tak tertegah. Dia termasuk dalam perkara yang disebut, kalau kita belajar usul fiqh, dia ada 3 ya. Perkara yang disebut ad-daruriyat, yang kedua al-hajiyat, at-tahsiniyat. Keperluan hidup dunia ni ada yang bersifat daruriyat yang sangat-sangat penting, yang kita tak boleh mengelak, mesti ada. Seperti makanan, minuman tu daruriyat. Yang kedua perkara yang menjadi hajiyat, keperluan. Keperluan seperti ada kenderaan. Kalau ada, mudah sikitlah untuk kita bergerak. Ada motor, ada kereta. Tapi kalau tak ada, susah sikit, kita terpaksa guna kereta sewa, guna bas sebagainya. Kemudian at-tahsiniyat. Tahsiniyat ni yang bersifat perhiasan dan aksesori. Tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, perkara tu hanya bersifat perhiasan. Hak tahsiniyat ni kita tak boleh berlebih-lebih. Tak boleh berlebih-lebih.
Mengambil sekadar yang perlu, kerana ia hanyalah sekadar tahsin untuk memperelokkan. Begitu banyak sekali adab, betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah benar ketika hari kiamat nanti semua peralatan elektronik ataupun mesin termasuk kereta senjata tidak akan berfungsi? Wallah, saya tak pasti waktu tu. Tak dapat berfungsi, saya tak pasti waktu tu. Tak boleh nak beri komentar. Baik, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita jumpa lain kali lah dalam slot taujihat. InsyaAllah esoklah kita sambung pagi esok dengan tadabbur untuk surah Al-Jin, belum habis lagi. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kepada Ustaz Fakhri sebagai pengurusi untuk menutup program kita malam ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Batu atas kongsian pada malam ni. Jadi alhamdulillah, insya-Allah sesi taujihat ni kita buatlah. Boleh cuba buat 2 kali sebulan, insya-Allah. Tengok kepada keadaan dan juga masa Ustaz. Jadi insya-Allah sesi ini akan dimaklum dalam grup Telegram dan juga di grup WhatsApp lah, insya-Allah. Mudah-mudahan sesi pada malam ni dapat manfaat kepada kita semua sebagai sesi tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pimpin kita untuk menjadi hamba Allah yang cintakan akhirat lebih daripada dunia, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi saya rasa sekadar itulah pada malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.